أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penyabar lagi maha pengampun. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, wahai Muhammad, kami jadikan perasaan ingkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Apa kabar ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang dan akak-akak yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali perkongsian kita mengenai tentang nafkah haiwan. Dan pada kesempatan hari kedua ini insya-Allah saya akan kongsikan 12 hukum berkaitan dengan perihal haiwan ini sebelum kita sambung pada hari esok mengenai tentang nafkah haiwan ini. Kita lihat bagaimana kata Al-Quran, bagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijtihad para ulama kita, bagaimana keadaan apabila kita maknanya mempunyai binatang-binatang peliharaan ataupun apabila kita berhubung dengan binatang-binatang yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang saya doakan yang kebaikan sekalian Jadi pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah kita akan kongsikan 12 mengenai perkara-perkara berkaitan dengan haiwan Jadi yang pertamanya bila kita bicara mengenai haiwan ataupun dan tajuk nafkah haiwan kita ini, apakah soalan yang sering dibahaskan dalam kitab-kitab ataupun ditanya, iaitu apakah hukum mengkasihkan ataupun memandulkan haiwan? Apakah hukum dia? Kerana dia berkaitan dengan apabila ada anaknya ramai, macam mana pengurusan tentang pemberian makan dia, ataupun daripada sudut kita nak mungkin menguruskan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi para ulama kita telah mengeluarkan fatwa bahawa mengharuskan untuk kita mengkasihkan ataupun memandulkan haiwan itu jika dengan beranak ramai itu ia akan maknanya tidak akan terselia haiwan-haiwan peliharaan kita ini. Di dalam konsep ini kita memilih bahawa memilih kemudaratan yang lebih ringan, dua kemudaratan yang lebih ringan, iaitu akhafud dararain. Kalau kita kasihkan ataupun kita mandulkan haiwan itu, dia satu mudarat bagi haiwan itu, tetapi kalau kita membiarkan dia beranak ramai, maka mudarat yang lebih besar akan berlaku daripada sudut penyelian anak-anak haiwan itu, ataupun mungkin akhirnya memberi kita susah untuk menjaga, membela, tak terselia, akhirnya haiwan-haiwan
itu akan maknanya tidak dapat diberi makan ataupun tempat tinggalnya tidak tersedia, maka harus kita mengkasihkan atau memandulkan haiwan jika beranak ramai itu akan menjadi mudarat yang lebih besar. Jadi dalam konsep fiqh ini ada disebut sebagai memilih kemudaratan yang lebih ringan. Jadi penonton-penonton yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, kita bincang. Hari ini kita dah bincang mengenai 12 hukum makan mengenai haiwan sebelum kita masuk kepada nafkah haiwan itu sendiri. Yang keduanya iaitu kaedah membasuh najis haiwan. Okey. Najis haiwan ini ada terbahagi kepada dua keadaan. Iaitu yang pertamanya najis dipanggil mughalladhah. Apakah najis mughalladhah? Iaitu najis haiwan ataupun haiwan-haiwan khinzir dan juga anjing. Anjing dipanggil najis yang berat. Dan yang keduanya iaitu mutawassithah lah, ataupun najis yang pertengahan, iaitu najis-najis yang biasa. Jadi sebelum kita pergi lihat kepada kaedah membasuh najis haiwan ini, kita ada pemanggil pada pagi yang berbagi ini. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, saya ni ada satu soalan Ustaz. Ya, apa hukum kita memburu haiwan kerana kita juga tahu ia adalah makhluk Allah? Minta pandangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memburu haiwan hukum asalnya adalah harus. Harus kerana apa? Kerana memang apabila kita memburu haiwan dengan tidak niat untuk menzalimi dia dan sebagainya. Contohnya orang memburu kijang contohnya, ataupun landak ataupun mungkin kancil dan sebagainya. Kecuali di tanah haram. Di tanah haram kita tidak boleh memburu. Walaupun katakan di tanah haram, apakah takrifan tanah haram? Iaitu Mekah dan juga Madinah. Tidak boleh kita berburu di sana. Walaupun kita kata sana ada ke? Maknanya padang pasir, binatang-binatang, ada binatang-binatang yang kecil ke, dob ke sebagainya. Dan kalau sekalipun satu hari nanti ada binatang-binatang yang terdapat di tanah haram, maka tidak boleh kita berburu. Jadi maknanya hukum asal berburu itu harus, dan maknanya untuk kita makanan dan sebagainya, tetapi kecuali di tanah haram. Wallahu a'lam. Okey, kita balik kepada perbahasan kita yang kedua, iaitu kaedah membasuh najis haiwan. Kalau benda-benda yang mughalladhah, kita hendaklah membasuh dengan satu air tanah, bancuhan air tanah dan juga 6 kali air bersih. Jadi maknanya ambil air tanah, kemudian maksudnya kita basuh dengan air tanah tempat itu ataupun najis haiwan itu, kemudian dibilas dengan 6 kali air bersih. Kalau anda kata najis-najis yang selain daripada khinzir dan juga daripada anjing itu, maka kita basuh selagi mana maksudnya katakanlah ada tai kucing di sini ataupun najis kucing di sini sebagai contoh kan. Okey, macam mana praktikal dia? Kita ni membela haiwan, bukan kita boleh ambil macam tu. Dan kita ambil, kita sembuh dengan berwangi. Sebab barang-barang najis adalah barang agama. Takrifan membersihkan najis juga adalah takrifan daripada agama. Jadi macam mana? Buang ain dulu. Ain dia, maknanya ain dulu, buangkan ain begitu. Kemudian kita lihat. Buang tu bukan jangan kita gosok macam ni. Takut dia lagi bersepah. Maksudnya kita buang air dulu sehingga hilang 3 perkara, iaitu warnanya, baunya dan juga rasanya. Rasanya bukan dengan lidah ya, rasanya dengan tangan. Licin lagi ni, sebagai contoh dia. Kemudian apabila dah hilang 3 maka kita ambil air jerus, kita ambil kain, buang macam ini, maknanya serkupkan macam ni, kemudian kita bilas. Kemudian buat sekali lagi. Maknanya ada kain macam tu, kita buang macam tu dan kita bilas. Bagaimana kalau kucing kita ataupun haiwan kita itu maknanya membuang najis di kapet contohnya, jadi susah nak angkat. Jadi kita ambil kapet, sebagai contoh katakan ni kapet, kita ambil kapet itu, letakkan di bawahnya besin ke ataupun gayung ke, maka kita dah buang air di atas, maka kita titiskan air supaya air itu mengalir ke bawah. Supaya itu mengalir bawah. Jangan kita ambil maknanya kain buruk ke sebagainya, kita gosok macam tu, maka dia akan lebih tersebar lagi najis-najis begitu. So kita alas begini. Benda ni berlaku kadang-kadang sering di masjid contohnya kan. Bagaimana tiba-tiba kucing buang najis di masjid contohnya, ataupun di rumah kita. Bagaimana? Jangan kita buang air itu biar dia menitis, maknanya kita tadahkan dan kita basuhkan seperti itu supaya najis itu tidak merebak. Ini bagaimana mengurus ataupun membasuh najis-najis berkenaan haiwan, ataupun dengan maknanya bagaimana kita nak menyeliakan najis-najis demikian. Okey.
Okey. Itu di antara mana perkara yang penting untuk kita tahu sebab benda-benda najis atau barang-barang najis ni barang agama tak semestinya wangi itu suci. Kan? Maknanya setelah kita bersihkan sesuai dengan syarak, maka kalau kita nak mewangikan dengan pewangi-pewangi itu terpulang kepada kita. Persoalan yang ketiga yang sering kita lihat iaitu bagaimana sebelum kita pergi kepada yang ketiga tu, kaedah najis ini bukan saja kadang-kadang kucing. Sekarang ni kalau kita lihat kadang-kadang banyak di antara kita yang memelihara haiwan-haiwan peliharaan yang lebih kepada macam tupai. Ada kadang tupai kecil macam tu kan. Anak kita pergi dekat pasar malam ataupun kedai-kedai haiwan, dia beli tupai kecil-kecil macam itu kena jaga. Sebab apa? Walaupun kita lepaskan tupai itu ataupun mungkin macam jenis tikus dan sebagainya, maknanya walaupun dia nampaknya jinak, tapi ada pengurusan najis yang perlu kita kena seliakan. Takut apa? Kita lepaskan dia, tiba-tiba dia terkencing sana, terkencing sini, buang air sana, buang air sini yang kita tak perasan. Itu anak kita jaga. Sedangkan kita yang menjadikan rumah kita tu tempat solat, kan, katakanlah tempat itu mana dinajisi begini, katakan di tempat sini, kan, kemudian kering dia. Nampaknya macam bersih, tapi barang suci adalah barang agama. Takrifan membersihkan najis adalah mengikut seperti mana yang diajar oleh agama. Kita pun ambil uduk daripada bilik air. Kita pun berjalan, kaki kita yang basah terkena bekas tempat yang kering itu, maka sudah lekat kita punya najis kepada kaki kita. Kita pun duduk di tikar sembahyang. Bila kita duduk di tikar sembahyang, kita pun mendirikan sembahyang. Tikar sembahyang itu terkena pula najis, kan? Maka tidak sah solat kita. Dan apabila orang menggunakan pula tikar sembahyang yang sama, sejadah yang sama, maka berlarutanlah benda itu jadi tidak sah dan ibadah kita tidak sah. Sebab itu pesan pada anak-anak kita yang nak bela benda-benda yang kecil-kecil itulah, tupai ke apa ke dia main-main, penyeliaan najis perlu ada. Selain daripada beri makan apa sebagainya, penyeliaan najis yang perlu kita tunaikan. Okey. Penutup-penutup yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, yang ketiganya, yang ketiganya kaedah membuang binatang. Dalam konteks kita di Malaysia ni lebih banyak mana kucing lah, kucing. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kita bertemu selepas ini. Saya doakan yang kebaikan sekalian. Terima kasih kepada yang menghantarkan soalan kepada kita. Yang pertama, Puan Suharti Ismail daripada Subang Jaya, Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap hari memberi makan beberapa ekor kucing jalanan yang datang ke rumah saya. Adakah saya berdosa bila saya outstation, saya tidak meninggalkan apa-apa makanan untuk kucing-kucing itu seperti biasa, kerana ini seperti menghampakan mereka. Okey, kalau kucing-kucing jalanan yang bergelandangan yang berterbang dekat luar tu, so, jadi alhamdulillah bagus, bagus. Kak Sudati bagus, Suharti. Mana kita belikan makanan, kemudian kita balik kerja tu bagi apa semua, dia pun datang dan bukan jagaan kita. Kalau kita outstation, bukan tanggungan kita. Bagi haiwan itu bukan tanggungan kita. Maknanya kita memberi makan itu atas dasar ihsan kita, bukan atas tanggungjawab kita. Lain kalau binatang yang kita jaga, kita pelihara, maka di atas tanggungjawab kita untuk menyeliakan makanan dia walaupun kita pergi bercuti. So maknanya saudara ke atau bagi saudara dan sebagainya. So jadi maknanya bukan tanggungan kita kucing-kucing yang bergelandangan atau kucing-kucing yang berjalanan ini. Okey, terima kasih kepada Cik Ahmad Badri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidik haiwan seperti kucing, kadang-kadang memukul haiwan itu adalah sebahagian daripada cara untuk mendisiplinkannya supaya tidak membuang najis merata-rata. Sejauh manakah kita boleh memukul atau mengherdiknya mengikut Islam? Okey, pertama sekali niat memukul itu. Niat memukul memang untuk didik lah. Bukan kita geram. Bukan kita geram aku kucing yang aku cekik, betul kan? Bukan macam tu. Maksudnya kita memang niat. Innamal a'malu binniat. Setiap amal itu dinilai daripada niat seseorang itu. So maknanya memang kita niat betul-betul untuk mendidik dia. Yang kedua, jangan melampau. Jangan melampau. Melampau ni maknanya melampau batasan dia. Katakanlah kucing itu kecil, kita sebat dia sampai luka dia, tak boleh. Jadi takrifan melampau tu ijtihad kita. Kemudian minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala jika mungkin terlebih daripada perkara yang perlu ketika nak mendidik haiwan ini. Sebab memang mendidik haiwan kadang-kadang perlu, macam kucing kadang-kadang bau kita jaga, mungkin nak buang air dia tak faham tempat mana-mana, maka kita pukul dia. Ijtihad kita.
dan baki minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut ketika kita memukul memang ada berlaku macam melampaui batas dan sebagainya. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang bertanya pada dengan email pada pagi yang berbahagia ini. Okey, kita sedang bincangkan mengenai 12 hukum berkaitan dengan haiwan. Dalam tajuk kita nafkah haiwan, dan kita sedang pergi pada yang ketiga, iaitu kaedah membuang binatang. Dalam konteks Malaysia ni mungkin kucing lah. Macam mana kaedah kita nak membuang kucing? Sedangkan ataupun membuang binatang peliharaan kita. Sedangkan kadang-kadang ketika dia berada dengan kita, maka dia bawah tanggungan kita. Tiba-tiba macam kita geram sangat dekat dia, atau kita tak mampulah nak jaga dia. Bagaimana cara dia? Kita boleh buang, harus kita buang. Kerana kalau mungkin dengan kita berlaku mudarat yang lebih besar lagi. Tetapi tempat yang kita nak buang itu mestilah tempat yang boleh dia mencari makan. Jangan tinggalkan dia tengah-tengah mana-mana entah yang susah nak cari makan. Apa contohnya tempat senang nak cari makan dia, ataupun tempat senang untuk dia berlindung? Contohnya di restoran-restoran, kan? Ataupun mungkin tempat pembuangan sampah-sampah yang ada makanan di situlah. Kan? Jangan kita buang dia di tempat yang susah nak cari makanan. Sebab dalam hadis Nabi SAW pernah satu ketika Nabi kata seorang perempuan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia mengurung kucing. Kan? Mengurung kucing, maksudnya ni jelas dalam hadis Nabi sebut mengenai kucing. Macam nak buang ni lah. Nak buang kucing itu, dia mengurung kucing itu. Tidak dia memberi makan kepada kucing itu. Sehingga kucing itu dibiarkan dimakan oleh hasyaish ataupun binatang-binatang kecil ini. Mungkin semut ke makan. Dah mati kucing itu. Maka perempuan ini telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sikap dia, kerana perbuatan dia, maknanya membuang kucing ataupun mengurung kucing ini dengan tanpa memberi makan. Tempat penyediaan makanan itu tidak dijaga. Jadi maknanya daripada hadis ini kita dapat faham bahawa bila kita nak membuang kucing ataupun membuang binatang-binatang peliharaan kita, pastikan tempat habitat dia ataupun tempat kita buang itu ada tempat dia mencari makan supaya tidak menzalimi dia. Itu perkara yang ketiga yang kita nak kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian perkara yang keempat, kan? Bagaimana jika ini kucing juga lagi atau binatang peliharaan kita, kucing minum pada bekas minuman. Maknanya kucing tu minum pada bekas minuman. Dalam hadis Nabi SAW pernah satu ketika Nabi SAW menyatakan bahawa ada kucing yang datang minum di bekas air, maka Nabi kata apa? Innaha laisat binajasin. Dia tu tak najis tu, tak najis. Maknanya apabila kucing minum dekat bekas minuman kita ataupun mana bekas air, maka air itu tidak najis, tertakluk kepada dua keadaan. Tertakluk kepada dua keadaan. Yang pertama, jika kucing itu tidak tersedak. Apa maksud tersedak? Kalau dia tersedak, maknanya barang yang ada dalam perutnya itu terkeluar. Barang yang ada dalam perut, maka itu najis. Mana barang yang di sekitar air liur dia, sekitar mulut itu, maka tidak najis. Jadi kalau hari ini kita tengok kucing kita ada satu air kosong, kita tengah makan. Tiba-tiba dia datang untuk basuh tangan kita. Tiba-tiba dia datang, sebab itu adab tuan-tuan guru kita dulu kata apa? Kalau dia kata kucing sedang minum dalam satu bekas makanan, jangan pukul dia. Halau baik-baik. Sebab kalau pukul dia, tiba-tiba tersedak, maka air itu menjadi najis. Takut apa yang ada dalam perut terkeluar. Itu yang pertamanya. Jadi, kemudian yang keduanya tertakluk kepada kita lihat dengan mata kita. Kalau anda kata binatang itu atau kucing itu baru lepas memegang bangkai. Katakan dia baru lepas pegang bangkai tikus contohnya, dia pun datang minum air. Yang kita lihat dengan mata kita. Maka ketika itu tak boleh. Air itu bernajis. Hukum asalnya harus dan tidak najis kecuali dalam dua keadaan itu tadi. Jadi kita ada pemanggil sekarang, silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, beginilah. Saya Encik Abdul Halim bin Abdullah dari Persiaran Perak Pulau Pinang, Ustaz. Ya, silakan. Apakah hukum kita jual ular ataupun biawak ular ni kepada bangsa asing? Macam mana duit yang kita makan tu, adakah harus ataupun haram, Ustaz? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kebetulan memang saya ingin membahaskan dalam hukum yang kelima. Hukum yang kelima kita bahaskan terus. Hukum memperdagangkan haiwan. Apakah hukum memperdagangkan haiwan? Pada hukum asalnya,
barang-barang yang tidak boleh atau binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Contohnya macam ular lah, biawak lah, apa sebagainya, maka kita tidak boleh mengambil manfaat daripada harga binatang itu. Sebab dia barang-barang yang haram contohnya. Ataupun katakanlah khinzir contohnya kan, kalau terdapat kita nak jual, tak boleh. Kecuali katakan kita jumpa ular, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertamanya, kita bukan ambil harga binatang itu, tapi kita mengambil kos kita. Contohnya ada biawak contohnya kan. Okay, kita ambil daripada dia busuk macam ni, kita nak tanam pun susah. Ada orang yang meminta kita. So kita ambil duit minyak motor kita, duit tenaga kita, duit masa kita, ambil kos ataupun bukan upah, cuma kita punya kos lebih kurang lah. Kita ijtihadkan berapa banyak kan yang kita nak ambil situ. Tapi mengambil manfaat daripada harga binatang-binatang yang haram itu tak boleh. Itu yang pertamanya. Maknanya kita ambil hanya kos saja. Kos untuk menyeliakan benda itu. Yang keduanya, jika binatang itu sudah ditakrifkan sebagai binatang peliharaan, maka hukumnya harus. Ular daripada hutan tak boleh nak jual. Ular daripada hutan kita didik dia sampai dia ditakrifkan sebagai binatang peliharaan. Mana tidak membahayakan kita, maka boleh dijual dengan syarat telah ditakrifkan sebagai binatang peliharaan. Sekarang pun banyak sekarang kalau kita lihat di kedai-kedai binatang peliharaan, ditakrifkan binatang peliharaan harus. Tapi kalau baru dapat dekat ular, dekat hutan kabur semua tak boleh. Sebab dia bukan takrif binatang peliharaan. So kecuali kalau kita ni satu orang yang memang mahir dalam mendidik binatang-binatang demikian, kita ambil daripada hutan, jumpa di hutan, kita bela dia sampai dia menjadi jinak. Ular ke, kadang-kadang ada orang jual kala jengking, kadang-kadang orang jual macam-macam binatang-binatang telah dibuang bisa dia kan, telah diseliakan dan dia jinak biasa dengan manusia, maka boleh. So jadi hukum memperdagangkan binatang, dua keadaan yang perlu kita lihat. Yang pertama tadi, kalau anda kata dia binatang liar, tak boleh ambil manfaat daripada harga itu kan, kecuali sebagai upah saja. Tetapi kalau anda kata dia sebagai takrifan haiwan peliharaan, maka ada keharusan di situ kan. Jadi orang-orang yang ataupun abang-abang yang terlibat dengan penjualan binatang-binatang peliharaan, maka harus kalau dah ditakrifkan binatang peliharaan di situ. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian yang keenam, hukum membela anjing dan haiwan untuk bekerja. Ini ada juga kadang-kadang kita orang Islam di Malaysia terutamanya agak sensitif juga untuk membela anjing. Sebab apa? Di Malaysia sangat jarang kita memburu dengan menggunakan anjing. Ini kalau anda kata di contohnya di negara-negara Arab. Negara Arab, untuk peliharaan anjing, dia orang-orang Badui di negara Arab, dia menyeliakan kambing-kambing ataupun lembu-lembu yang sangat banyak. Jadi antara yang bantu dia untuk menjaga kambing-kambing itu, ketika keluar kambing-kambing, beratus kambing-kambing, maka ada anjing yang tolong bantu dia kan. So jadi apakah hukum membela anjing ataupun haiwan untuk bekerja? Maka untuk bekerja hukumnya harus. Sebagai contohnya, untuk macam tadilah, untuk kita menjaga maknanya kita sebagai seorang yang memelihara kambing-kambing dan sebagainya, dia tolong kita. Ataupun dalam kes ataupun dalam keadaan untuk menjaga rumah. Kita pelihara haiwan kita itu dan dia sebagai menjaga rumah kita, maka hukumnya harus. Ataupun dalam tujuan berburu, hukumnya harus juga. Pun bagi orang yang istimewa, orang kurang upaya. Contohnya katakanlah orang yang kurang penglihatan dia, tak nampak penglihatan dia, maka dia didik satu anjing contohnya untuk bawa dia ke sana kemari, maka hukumnya adalah harus. Walau bagaimanapun, walaupun hukumnya telah menjadi harus, tetapi tetap kita kena hindarkan daripada fitnah. Apa maksud fitnah? Fitnah ni perkara-perkara yang boleh menggusarkan ketenteraman hati masyarakat Islam sekeliling. Dan kita bela anjing sebagai untuk pelihara rumah, kita walaupun hukumnya harus, tapi kita bawa dia jalan, kita pegang-pegang dia, cium dia depan orang ramai, maka tak boleh. Untuk sampai berlaku fitnah, tidak boleh. Mana kita saja yang tahu tujuan kita, sehingga tidak menggusarkan hati orang-orang sekeliling kita. Okay, kita penonton-penonton yang saya sayangi sekalian, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ini.
Saksikan detik-detik penghargaan terhadap orang yang teristimewa dalam rancangan Terima Kasih Sayang bermula 28 Mac setiap Jumaat jam 6 petang. Yang kuat, tabah, cekal. Dipersembahkan oleh Inner Shine, anda yang teristimewa. Alhamdulillah, penonton-penonton yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Kita sedang dalam program Tanyalah Ustaz. Tajuk kita adalah nafkah haiwan, dan pada hari kedua ini alhamdulillah kita telah kongsikan beberapa hukum, dan kita kongsikan 12 hukum mengenai berkaitan dengan haiwan lah. Kan? Kita dah bincang mengenai hukum mengkasihkan ataupun memandulkan haiwan, kaedah membasuh najis, kan? Maknanya hukum maknanya membela binatang-binatang seperti anjing, hukum memperdagangkan haiwan dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada yang ketujuh. Melaga binatang dan juga pertandingan haiwan. Okey, melaga binatang. Apakah hukum melaga binatang? Sebagai contohnya di Spain atau di Spanyol, Matador tu, maknanya seladang besar tu, kita bersyok tengok kan. Maknanya orang, bukan kita lah, orang ni orang syok tengok. Jadi dengan kain merah dia, ada setengah-setengah tempat di Spanyol contohnya kan, ada yang akhirnya dibunuh haiwan itu. Maknanya dibunuh. Ada yang kadang-kadang saja dia macam tu lah. Kan? Macam contoh di Barcelona, dia tak ada konsep untuk bunuh binatang itu. Tapi kalau macam di Madrid contohnya dan sebagainya, ada konsep yang sampai bunuh binatang itu. Kalau anda kata sampai yang terbunuh binatang itu, terzalim binatang itu, maka hukumnya tidak boleh, haram hukum dia. Dan siapa-siapa yang menyokong kepada pertandingan itu juga haram. Apa maksudnya menyokong? Kita yang duduk, kita yang beli tiket, kita yang jual popcorn, kita yang jual air mineral kat situ, tak boleh. Tak boleh. Sebab kita menyumbang kepada majlis itu atau perkara yang haram itu. Kan? Ini contoh macam di sebagai negara. Kalau di negara kita, dalam konteks kita ni orang dulu lah, ya. Orang dulu macam sabung ayam, kan? Sabung ayam tu akhirnya ayam satu lagi tu mudarat. Lebih-lebih lagi kalau sabung tu ada pertaruhan pula. Pertaruhan duit, pertaruhan emas, sebagainya kan. Lagi tak boleh. Dalam konteks negara kita juga, kalau dulu ni macam ikan laga. Ikan laga pun jadi laga. Nyaya kat ikan tu kan. Kita seronok nak tengok, tapi benda tu memudaratkan salah satu pihak, maka hukumnya haram. Kan? Tu hukum melaga binatang. So tak boleh. Dan siapa-siapa yang juga terlibat menjayakan, penganjur apa semua, tak boleh. Adapun pertandingan haiwan. Pertandingan haiwan. Kalau kita nak tengok pertandingan haiwan di negara-negara luar pun ada. Sebagai contohnya di Turki contohnya. Atau sebahagian negara Arab, dia ada lumba unta. Dia letakkan kat bonggol unta tu satu alat macam rotan macam tu. Alat tu akan berpusing macam merotan balik unta tu. Unta tu pun lari lah, main lagi unta tu lagi duduk lagi macam tu kan. Contohnya di Qatar. Di Qatar ni terkenal dengan pertandingan helang. Kalau kita pergi di Qatar contohnya, di Doha, di Suqul Waqif contohnya orang jual satu ekor burung helang tu sampai 100,000 rial, 150,000 rial. Pertandingannya dalam bulan 1. Dah lepas lah. Jadi maknanya dilepaskan helang ni, dan dilepaskan satu binatang, maka helang akan pergi sambar binatang ni, bawa balik. Siapa yang cepat sambar tu, maka dia akan menang. Itu contoh, banyak berlaku contoh seperti di Qatar. Kalau macam di negara kita ni contohnya, yang berlaku juga lah ayam serama. Macam cantiknya ayam itu, ada pertandingan dia dan sebagainya. Ataupun setengah-setengah tempat pertandingan suara burung. Saya pernah pergi ke Thailand contohnya. Ada satu pertandingan burung 3 hari. Orang-orang di sana dengan panas terik tu tak rasa panas. Maknanya duduk tengah panas tu. Apakah hukum pertandingan haiwan seperti ini? Okey, yang pertamanya, jangan ada pertaruhan. Pertaruhan tu daripada sudut, pertama sekali daripada sudut, siapa menang dia kena bayar. Contohnya, itu satu pertaruhan. Dan juga pertaruhan ni juga adalah maknanya tiket pertandingan. Contoh macam ni. Contoh, kita sekarang ni nak buat pertandingan kucing cantik lah. Mana kucing cantik? Kucing cantik. Maka setiap orang yang masuk, ada 100 penyertaan. Setiap orang yang masuk, dia kena bayar tiket atau tiket pertandingan.
dan hadiah dibeli semata-mata daripada tiket penyertaan, maka tak boleh. Haram hukum dia. Kenapa? Dia dikira sebagai pertaruhan. Kerana apa maksud judi? Satu orang menang dan kekalahan bagi yang lain. Jadi kalau nak buat macam tu, macam mana? Tiket ataupun hadiah tu ada orang lain yang sponsor bagi pertandingan itu, tak apa. Penonton-penonton yang saya sayangi sekalian, okey, sebelum kita pergi bahaskan lagi, kita ada pemanggil sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya kan? Ya. Kat rumah saya ni kadang adalah kucing jantan datang-datang Ustaz kan? Kan saya marah dia Ustaz, saya baling kadang. Lepas tu apa hukumnya Ustaz? Sebab dia kencing-kencing kan? Dia kencing? Lagi satu Ustaz, dia macam ni. Gula kita tu kan ada semut masuk kan? Kadang-kadang dia mati dalam tu Ustaz kan? Gula tu banyak lagi. Nak buang ke nak buat macam mana Ustaz? Apa hukumnya kalau kita minum Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sama. Pertama, datang kucing jantan di rumah kita, apakah hukumnya kita membaling kucing itu kan? Okey. Kalau anda kata kucing jantan ni terutamanya kalau tengah musim mengawan, memang kita penyeliaan najis agak susah. Kalau kita tengok susah, dikencingkan tayar kita, sport rim kita, berkarat tu kan. Bukan karat itu sebenarnya yang kita susah hati. Takut najis di tempat-tempat lain, di tiang-tiang, di pokok bunga. Anak kita kecil pegang pokok bunga itu pula. Kemudian dia pegang cawan, kita tak perasan, minum. Kan banyak pekerjaan itu. Jadi kalau anda kata kita nak sergah dia lari. Kalau anda kata sergah dia tak lari, kita nak baling dia. Bolehlah nak menakutkan dia untuk menjauhkan daripada rumah kita. Asalkan jangan mudarat, sudahlah. Itu saja. Dia punya niat kena betul, cara kena betul. Jangan baling pakai tuku besi, kan? Benjol kepala dia, jangan. Maksudnya yang untuk menakutkan dan menjauhkan daripada rumah kita tu. Okey, bagi soalan yang keduanya, saya akan bahaskan lebih detail bagi pada hukum-hukum ni lah. Gula dalam semut. Okey. Semut ni adalah bangkai. Kalau dia mati, bangkai. Tapi status dalam mazhab Syafi'i, an-najasah al-ma'fu anhu. Najis, tapi najis yang dimaafkan. So, jadi katakan ada gula. Kita ada bekas gula. So, ada semut dalam mati dalam bekas gula kita itu, maka kita boleh ambil buang. Hatta kalau semut itu mati dalam gelas air kita sekalipun. Katakan ada satu gelas air, so ada semut dalam tu, kita bancuh gula, tak perasan dalam gula tu ada semut mati, ada banyak berapa ekor. Maka kita boleh buang dan boleh minum air itu. Kenapa? Status dia ataupun keadaan dia adalah an-najasah al-ma'fu anhu, najis yang dimaafkan atau bangkai-bangkai yang dimaafkan. Dia tetap bangkai, dia bukan bangkai yang halal. Bangkai halal kita akan bincang sebentar lagi. Dia adalah status adalah bangkai tapi al-ma'fu anhu, dimaafkan dia. So tadi tak ada masalah. So kita bekas gula tu kita ambil dan kita buanglah. Wallahu a'lam. Okey. Tadi hukum pertandingan haiwan. Okey, pertandingan haiwan ni maknanya banyak fatwa mengharuskan. Selagi mana pertama tidak ada pertaruhan di situ. Yang kedua tidak menzalimi binatang itu. Sebagai contoh katakanlah unta tadi kan. Maknanya di sebagai negara Arab. Maknanya unta tu jangan ada pertaruhan. Dan juga maknanya jangan sampai mudaratkan. Sampai belaga mudarat tak boleh hukum dia. Ataupun contoh macam falcon ataupun burung hulang yang di setengah-setengah negara Arab tu. Mana tengok kecekapan burung hulang yang dilatih. Jadi mana skill melatih satu burung itu. Macam tu juga dengan pertandingan kecantikan merdu suara dan sebagainya. Maknanya ada keharusan di situ selagi mana tidak ada pertaruhan. Yang keduanya tidak memudaratkan binatang itu. Bagi burung ni dia ada perbahasan yang panjang sikit lah. Kadang-kadang sebab nature burung tu adalah terbang. So kita nak dengar suara dia, kita tambat burung itu. Jadi dia ada perbahasan yang panjang sikit. Kita akan kongsikan insya-Allah. Penonton-penonton yang saya doakan dan kebaikan sekian. Okey, itu hukum melaga binatang dan juga pertandingan haiwan. Okey. Kemudian yang ke-8 yang kita nak kongsikan pada hari ini, yang ke-8 iaitu perihal bangkai. Okey, perihal bangkai haiwan. Bagaimana keadaan bangkai? Bangkai ni ada 3 kategori dia. Kategori. Yang pertamanya disebut sebagai bangkai yang halal. Apakah contoh bangkai yang halal? Bangkai tapi halal. Apa dia? Iaitu dalam hadis Nabi SAW, pertama belalang. Mana belalang boleh dimakan. Kalau setengah-setengah negeri di Malaysia ni yang ada sawah padi, memang banyak belalang-belang satu ketika ditangkap, digoreng tanpa minyak. Masya Allah. Macam keropok. Saya orang yang boleh makan lah. Yang tak boleh makan, dia tak boleh makan juga. Yang keduanya,
hidupan laut selagi mana bukan hidup dua alam dan juga tidak berbisa. Contohnya ikan, sotong, benda-benda demikian. Dia adalah bangkai, tapi bangkai yang halal dimakan. Okay, untuk kita teruskan lagi perihal bangkai, ada 3 kategori dia. Kita baru bincang yang pertama, kita ada pemanggil sekarang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sila. Ustaz, Ya. saya ada pertanyaan. Saya ada membela ayam, itik dan ada merpati tumpang makan lah. Ayam, itik. Tapi binatang tersebut tak disembelih lah. Apa hukumnya Ustaz? Dan dia akan mati sendiri lah. Sekali lagi. Membela ayam, itik. Ayam itik, tapi ayam ada binatang ternakan ayam itik. Kemudian? Kemudian dibela bagi makan semua cukup lah. Tapi tak disembelih. Tak disembelih. Dia akan mati sendiri lah. Oh, memang saja untuk bela lah. Macam hobi lah. Okey. Baik. Itulah hukumnya. Okey. Okey, pertama sekali, apakah hukum membela ayam, itik ke, merpati ke, apa-apa ke? Kita memang bela semata-mata hobi kita. So, maknanya bukanlah bela untuk kita makan dan sebagainya. Hukumnya harus, boleh, tak ada masalah. Selagi mana kita bela tu tidak menzalimi dia, taklah kita kurung ke, taklah kita, maknanya kita bela-bela. Dan umur binatang-binatang macam ni tak sepanjang kita, setengah-setengahnya. Maknanya dia walaupun kita cantik, tengok kita cantik, maka dia mati awal daripada kita. Dan mati itu berarti yang bukan mudarat, maka harus, tak ada masalah. Bukan yang untuk kita makan dan sebagainya. Boleh. Okey, saya nak contoh sikit mengenai hobi. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hobi bagi manusia ni adalah untuk ubat bagi hati. Sebab tu hobi jangan dilarang. Kalau suami ada hobi, jangan larang hobi suami. Selagi mana tidak melampaui batas, tu je. Sebab Allah jadikan hobi ni memang ubat bagi hati. Kalau orang tak ada hobi, dia susah nak ubat hati dia. So kalau dia kata ibu-ibu ada hobi masak, pergi masak. Barang-barang suami kan masak. Hobi mengait ke? Kalau suami hobi dia katakan apa? Menggosok spok rim kereta kan? motor besar ke apa semua. Selagi mana tidak melampaui batas, itu saja. Mana kena ingatkan, bang, abang naik motor, tambah abang hati-hati. Yang kedua, jangan tak balik. Yang ketiga, jangan gendong orang yang bukan mahram. Mana pesan kat dia. Selagi mana. Jadi mana hobi Allah jadikan memang untuk ubat bagi hati. Jadi kalau dia kata kita penat bekerja di luar, ada hobi, dia ubat bagi hati. Jangan larang hobi suami. Suami bagus terima Allah SWT bagi memang untuk ubat bagi hati bagi manusia lah. Okey, kita sedang bincang maknanya perihal binatang dan kategori-kategori dia. Okey, jadi kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Penonton yang saya doakan kebaikan sekalian, kita dalam hari kedua bicara mengenai nafkah haiwan, dan pada hari ini kita cuba bincang 12 hukum hakam mengenai maknanya haiwan ini, dan tak habis kita sambung esok, dan kita fokus pada maknanya persoalan-persoalan lebih menarik lagi. Dan kita sedang bincang dalam persoalan yang ke-8, iaitu perihal bangkai. Bangkai ada 3 kategori dia. Yang pertama, yang halal. Menurut hadis Nabi SAW, antara yang halal adalah belalang. Ikan ataupun hidupan laut yang tidak memudaratkan dan juga tidak hidup dua alam. So maknanya sotong ke, udang ke, maknanya boleh mati dia dan kita tetap boleh makan. Ketam maknanya ada khilaf. Kalau ketam yang hidup dua alam, maka tak boleh makan. Kalau ketam memang laut, ketam yang memang hidupnya di laut saja, maka boleh dimakan. Itu bangkai yang halal. Bangkai halal. Yang keduanya, bangkai yang najis tapi dimaafkan. Dipanggil an-najasa al-ma'fu anhu. Najis tapi dimaafkan. Apanya? Contoh dia, benda-benda ataupun serangga-serangga kecil yang tidak berdarah. Sebagai contohnya, semut. Semut. Saya pernah satu ketika ada satu orang tanya kat saya, Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Kalau kita sembahyang Ustaz sujud, tiba-tiba Ustaz sujud, lalu semut Ustaz mati, siku semut Ustaz kena tidih kat kepala Ustaz. Batal tak sembahyang kita Ustaz? Saya dia tanya memang ikhlas. Saya mula macam nak tergelak juga. Saya kata, tapi tahan. Ya. Kan. Silap Ustaz. Barangkali ada soalan lebih mencabar lagi lah. Yes tuan, apa dia? Sebenarnya bukan seekor Ustaz, tapi 3 ekor Ustaz. 3 ekor. 3 ekor. Apakah hukum dia? Ya, semut adalah binatang ataupun bangkai, tapi al-ma'fu anhu, dimaafkan. Binatang-binatang yang tidak berdarah dan tidak keji. Tidak berdarah dan tidak keji. Contohnya apa? Contohnya macam nyamuk.
Kita pukul nyamuk tengah sembahyang ni kadang-kadang gigit kita pun, tapi pukul jangan dengan anggota besar. Kita pukul macam ni kecil. Lekat dia di badan kita. Kan? Maka dia adalah bangkai al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Tapi tengok juga kuantiti darah pula. Dia ada hukum bab darah pula. Kalau darah yang banyak dekat pakaian. Kan? Maknanya binatang-binatang yang dimaafkan. Contohnya apa? Lalat contohnya. Lalat. Contohnya lalat dalam minuman kita, dalam hadis yang lain Nabi ada menyatakan bahawa masuk lalat dalam makanan kita, tenggelamkan dulu baru buang. Maknanya apa? Tetap halal. Dia adalah bangkai tapi al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Okey, sebelum kita bahaskan lagi, kita ada pemanggil sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya lah Ustaz. Kalau kita mengasihi binatang macam mana bina seperti kucing tu, macam mana hukum dia? Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya kita sedang bincang beberapa persoalan dan telah dibincangkan pada persoalan yang pertama, mana harus mengkasihkan atau memandulkan haiwan itu jika kalau dengan beranak itu banyak berlaku kemudaratan, maka harus hukum dia. Ada fatwa dan memang harus hukum dia. Okey. Kita sambung pembahasan dan perkongsian kita lagi, iaitu perihal bangkai. Bangkai ada 3 kategori dia. Bangkai yang halal, ikan. Bangkai yang dimaafkan, al-ma'fu anhu, binatang kecil-kecil yang tidak berdarah dan tidak keji. Dan yang ketiganya bangkai yang najis. Bangkai najis ni yang kita pun faham lah. Selain daripada itulah, lembu mati tengah jalan, kan? Jangan pergi ambil, pergi jual. Daging dia tu, ini free ni. Jangan. Ataupun kambing ke, ataupun maknanya apa-apalah. Biawak ke, apa ke. Maka benda tu adalah benda najis. Kalau anda kata nak menggunakan kulit, ada hukum pula, hukum samak. Ataupun kita lama dia panggil sertu. Disertu kulit itu. Maknanya ada hukum pula bagi menyamak binatang-binatang. Ini perihal bangkai. Jadi ada 3 perkara. Bangkai yang halal, bangkai yang dimaafkan, najis tapi dimaafkan, dan bangkai najis. Bangkai najis tak bolehlah kita nak makan ke, dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, mengurus bangkai haiwan. Okey, ada bangkai haiwan. Macam mana nak urus bangkai haiwan? Kucing kita mati di rumah. Macam mana? Adab dia hendaklah ditanam bangkai itu. Kita boleh ambil bungkus pakai plastik, buang kat tong sampah, boleh. Kita bela dia, kesian dekat dia kan. Uruskan dengan hormat. Adab dia kerana benda-benda makhluk-makhluk daripada tanah, kita pulangkan secara adabnya kepada tanah. Pergilah ke mana-mana, gali lubang sikit, tanam. Itu sudah adabnya. Berdalilkan ketika pertama sekali kisah anak-anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kita berlaku pembunuhan pertama. Waktu tu tak tahu macam mana nak menyelakan jenazah. Maka Allah datangkan 2 ekor burung gagak mengikut sebahagian daripada rawi. Maknanya burung gagak dia gaduh mati. Maka burung gagak itu galikan lubang, ditanamkan. Maka Habil dan Qabil, maknanya peristiwa pembunuhan Habil, Qabil pun dapat idea, maka tanam ataupun diuruskan jenazah itu dengan dikambus ataupun ditanam. Sebenarnya kalau anda kata bagaimanakah mengurus bangkai haiwan, maka adab dia kita perlu tanam bangkai haiwan itu. Penonton-penonton yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Yang ke-10, penggunaan haiwan. Ada 5 perbahasan mengenai penggunaan haiwan. Yang pertama untuk ubat, yang kedua untuk baja, yang ketiga untuk kosmetik, yang keempat untuk makanan, dan yang kelima untuk peralatan. Apakah hukum penggunaan haiwan? Yang pertama untuk ubat. Untuk perubatan, contohnya vaksin-vaksin daripada binatang-binatang yang najis. Contohnya daripada khinzir. Ataupun untuk yang blood clot ni, daripada venom atau ular. Maknanya daripada khinzir, daripada ular. Ada keharusan atas tujuan perubatan. Dengan syarat. Dengan syarat apa? Untuk orang itu sahaja. Dan ketika dia memerlukan saja. Dengan kadar yang perlu saja. Itu syarat dia. Untuk orang itu saja. Jangan mentang-mentang yang sakitnya kakak kita. Kita pun rasa sikit lah. Tak boleh. Untuk orang itu saja. Pada ketika itu saja. Ketika dia dah baik, syok pula aku injek vaksin dengan. Injek lagi lah. Tak boleh. Pada ketika itu saja. Dan kadar tertentu saja. Tak boleh nak melebihi dos yang diperlukan. Jadi untuk perubatan diharuskan. Menggunakan binatang-binatang yang najis diharuskan. Tapi bagi pegawai-pegawai perubatan atau ahli-ahli farmasi,
Maka hukum maknanya wajib bagi mereka memikirkan bagaimana memberi alternatif ubat-ubat yang halal. Sebab Allah jadikan banyak ubat-ubat, cuma kita kena perlu kaji lagi. Itu tanggungjawab pula bagi ahli-ahli yang pengkaji-pengkaji atau pembuat-pembuat ubat. Yang keduanya, hukum pengguna haiwan dari sudut baja dia. Sebagai contoh apa? Najis haiwan. Contohnya najis ayam. Contohnya kita buat baja. Tumbuh pokok pisang pula. Memang besar lagi pokok pisang tu. Apa hukum kita makan pisang itu? Hukumnya harus. Kita buat baja daripada najis haiwan, maka hukumnya harus. Pada sayur-sayuran contohnya kan, sayur-sayuran maknanya daripada najis lembu, daripada najis kambing dibuat dicampur dengan beberapa bahan, maka dijadikan baja, maka hukumnya harus. Kan, walaupun kita kata macam geli je nak makan, tapi maknanya hukumnya harus. Sebab yang keluar tu adalah pisang. Kalau yang keluar tu ain je najis juga, ada perbahasan hukum dia kan. Maknanya yang keluar tu pisang, yang keluar tu sayur, yang keluar tu berbagai-bagai. Yang ketiga, penggunaan haiwan daripada sudut makanan. Okey, makanan contoh apa? Contohnya katakanlah binatang-binatang, contohnya apa? Yang banyak dibahaskan, kopi daripada najis musang. Kan? Musang tu makan kopi, kemudian tak hadam. Keluar ada biji macam musang, kopi luwak kan, ataupun kopi itu, apa hukum kita makan? Okey, banyak para ulama kita yang mengharamkan. Kan? Walaupun ada sebahagian yang mengharuskan, tapi banyak yang mengharamkan. Sebab apa? Daripada musang baik manusia. Manusia kan lebih mulia. Kan? Musang makan, baik kita makan, keluar. Maknanya ambil itu. Tapi geli pula kan. Jadi memang fatwa kebanyakannya mengharamkan. Itu yang ada ain. Yang tak ada ain tak boleh. Yang tak ada. Mana keluar tu betul-betul najis. Cair macam tu. Tak boleh dah. Ambil sikit buat sup lah. Tak boleh. Tak boleh. Benda yang keluar daripada perut yang halal antaranya adalah madu. Sebab itu disebut dalam Al-Quran. Mana madu. Yang fi butuni. Maknanya daripada perut-perut binatang ini. Maknanya madu, benda tu betul benda halal. Tapi macam kopi daripada benda-benda macam musang dan sebagainya. Kalau kita nak warak, walaupun warak tu maknanya nak menjaga agama kita, walaupun ada fatwa yang mengatakan, sebagian fatwa mengatakan harus, kita jangan makan lah. Maknanya untuk menjaga agama kita. Bab yang keempat iaitu penggunaan haiwan dalam bidang kosmetik ataupun penggunaan harian. Contoh macam ubat gigi. Ubat gigi daripada tulang contohnya. Kalau tulang-tulang itu daripada tulang-tulang yang najis, ada pilihan yang halal, kita kena pilih yang halal. Dan hindarkanlah daripada yang najis-najis. Ubat gigi ataupun kosmetik dan sebagainya. Okay, kita tak habis nampaknya perbahasan kita. Kita akan kongsikan pada hari esok. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Kita akhiri dengan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan kami dengan perkara-perkara yang halal ya Allah. Hindarilah kami daripada perkara-perkara yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mencintai-Mu dan mencintai Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mengikut syariat daripada Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada penerbit, terima kasih kepada kru yang bertugas, terima kasih kepada sesiapa saja yang menjayakan program yang mulia pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Panjang umur, murah rezeki, yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.